Anda nampak tak bintang-bintang yang jelas kelihatan? Masalahnya ini adalah gambar di dalam almari. Macam mana dalam almari boleh ada bintang? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Vivo X adalah telefon flagship yang senantiasa membawakan spesifikasi mantap terutamanya pada bahagian kamera. Untuk Vivo X90 Pro 2023, mereka tampilkan dengan kamera utama bersensor 1 inci. Saiz yang dianggap gergasi dalam dunia telefon pintar. Iterasi kali ini juga menyaksikan mereka menyisihkan SoC Qualcomm pada X80 Pro dulu untuk digantikan dengan SoC MediaTek Dimensity. Walaupun SoC yang digunakan masih dalam kategori flagship, sudah tentu sentimen yang berbeza bakal diterima telefon ini daripada pengguna. Apa lagi yang menarik dengan Vivo X90 Pro? Tonton pengalaman saya menggunakan Vivo X90 Pro untuk beberapa ketika. Tidak syak lagi yang Vivo ingin hebahkan kepada orang ramai yang telefon ini ada kamera yang mantap. Lihat saja di bahagian belakang telefon ini. Yang anda lihat adalah bulatan besar dengan garisan besi. Ia adalah sebahagian daripada rekaan yang dinamakan New Sunrise Beauty on the Horizon. Bulatan besar ini melambangkan matahari yang baru terbit daripada ufuk. Ia mengingatkan saya pada Mi 12 Ultra ataupun yang lebih lama Nokia 1020 PureView. Masalah dengan telefon ini adalah dia punya rekaan berubah-ubah generasi demi generasi. Ini Vivo X70 Pro, ini Vivo X80 Pro dan ini Vivo X90 Pro. Sepertinya tiada identiti yang khusus untuk telefon ini. Susah pengguna nak cam. Tak seperti iPhone. Sekali panas saja dah kenal ini adalah iPhone. Cuma masalahnya akan ada pengguna yang kata, "Alah, sama je design macam dulu." Taklah. Walaupun ada yang mencemuh rekaan ini, saya tak adalah benci sangat rekaan ini kecuali pada satu bahagian ini. Sepertiga daripada bahagian belakang dipenuhi dengan tulisan-tulisan. Misalnya, dekat sini Zeiss, sini Zeiss, dekat sini Zeiss, sini Extreme Imagination. Perkara yang lebih penting tak ada macam jarak focal ataupun bukaan aperture. Bonjolan kamera agak tebal tapi disebabkan ia meliputi hampir sebahagian besar bahagian atas telefon. Bila kita letakkan dekat atas meja, ia agak stabil walaupun kita tak gunakan casing. Tentang kamera, nanti saya ceritakan lagi lanjut. Kemasan untuk bahagian belakang menggunakan materi utama yang dipanggil vegan leather. Saya gelarnya sebagai kulit sintetik je. Tak banyak pengeluar telefon masa ini yang keluarkan kemasan macam ni sebab mereka nak ikut iPhone kot yang gunakan kaca licin kat bahagian belakang. Antara manfaat yang boleh anda dapat adalah ia lebih kalis comot cap jari. Di bahagian sisi telefon, rekaannya melengkung menuruni sisi dan tempat pertemuan antara panel belakang kerangka dengan panel paparan kelimnya agak minimum. Satu benda rare pada telefon ini adalah ia ada RI blaster weh. Anda boleh kawal perkakasan elektrik menggunakannya. Butang fizikal telefon ini disekalikan di bahagian kanan. Anda boleh nampaklah butang kuasa dengan butang kawalan suara. Kat bahagian bawah anda akan jumpa slot SIM, USB-C dan juga jersey speaker. Oh ya, sebelum terlupa, Vivo X90 Pro ada kekalisan debu air pada paras IP68. Daripada bahagian belakang, kita beralih ke bahagian depan. Vivo X90 Pro ada panel paparan sebesar 6.78 inci. Pengulangnya menggunakan panel AMOLED dengan kadar segar semula setinggi 120Hz dengan kecerahan setinggi 1300 nits dan ia memenuhi piawaian HDR10+. Dengan segala macam teknologi canggih ini, saya beroleh pengalaman bernavigasi user interface dalam phone ini dengan sangat lancar. Panel paparannya cukup cerah tanpa masalah untuk digunakan di bawah cahaya matahari. Skrin yang cemerlang perlu dipadankan dengan speaker yang cemerlang juga. Vivo X90 Pro ada konfigurasi speaker stereo. Ia masih lagi tidak mampu menyaingi speaker pada ROG Phone 6, tapi ia cukup baik untuk pengalaman multimedia yang baik. Speaker Vivo X90 Pro lemah di frekuensi rendah ataupun bass. Vivo X90 Pro di atas papan utama diperkasa dengan SoC MediaTek Dimensity 9200. Ini adalah telefon yang pertama di dunia menampilkan chip ini. Ia adalah chip berkelas flagship yang bersaing dengan SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan juga Apple Bionic A16 pada iPhone 14 Pro. Chip tersebut digandingkan pula dengan storan 256GB dan RAM seluas 12GB. Masing-masing menggunakan modul LPDDR5X dan UFS 4.0. Antara ciri menarik yang dimaksudkan sekali adalah seperti Extended RAM 3.0 dengan Multi Circular Q (MCQ) yang objektifnya untuk pastikan telefon beroperasi selancar mungkin dan selama mungkin. Berikut adalah beberapa sampel penanda arah sintetik yang telah saya jalankan. Melalui pengalaman beberapa minggu menggunakannya, memang ia lancar tanpa sebarang lag. Ditambah pula dengan kadar segar semula paparan 120Hz, agak sukar untuk lepaskan panel paparan ini untuk yang lebih rendah refresh rate dia.
Antarmuka yang Vivo berikan adalah sistem operasi FunTouch OS berasaskan Android 13. Kemudian anda beroleh telefon dengan sistem bateri berkapasiti 4870 mAh dengan blok pengecas 120W tersedia di dalam kotak. Nak charge telefon ni sangatlah pantas, daripada 2% sehingga 100% cuma 31 minit sahaja. Nak capai ke 50% cuma 13 minit saja. Kalau bangun pagi tak sempat nak charge, tak pulalah risau. Bermain Genshin Impact pada tetapan penuh bukanlah satu masalah buat telefon ini. Pengalaman sangat lancar boleh anda rasai. Permainan-permainan lain juga menunjukkan prestasi yang sama. Cumanya saya perasan yang di bahagian kerangka telefon akan terasa sedikit suam ketika bermain. Ia lebih panas daripada telefon-telefon lain yang pernah saya cuba. Tapi tidaklah sampai merencatkan permainan. Watak utama Vivo X90 Pro adalah kamera utamanya. Untuk pasaran luar, sudah pun ada beberapa telefon seperti Xiaomi 12 Ultra, Leica Lightphone 1 dengan Sharp Aquos R7 menggunakan sensor berkelas ini. Tapi di Malaysia, ini adalah telefon yang pertama. Untuk spesifikasi kamera, kita ada kamera 50MP menggunakan sensor Sony IMX989. Kemudian kita juga ada kamera ultra lebar 12MP diikuti dengan kamera telefoto juga 50MP, tapi sensornya IMX758 lah. Di bahagian depan, selfie boleh diambil menggunakan kamera 32MP. Satu lagi ciri unik Vivo X90 Pro adalah ia gunakan ISP hasilan sendiri. Chip Vivo V2 ditugaskan untuk memproses data daripada sensor menggunakan algoritma kompleks untuk berikan hasil gambar yang baik. Contohnya, ia memproses kandungan HDR ataupun upscalekan kandungan video daripada 60fps jadi seakan 120fps tanpa korbankan hayat bateri. Pendekatan yang sama juga boleh anda lihat pada Oppo pada Mari Silicon X. Tidaklah mengejutkan kerana Oppo dan Vivo kan bersaudara. Makanya ada macam-macam filter dan ciri telah dimasukkan oleh Vivo. Untuk portrait saja, ada 4 jenis filter boleh anda gunakan. Contohnya Zeiss Biota, Sona, Plana, Vistago, Cinematic dan juga Cineflare. Kemudian ada juga filter Zeiss Landscape and Architecture. Contohnya kesan miniature effect yang saya rasakan agak gimmick. Ada satu benda pelik yang saya temui pada telefon ini. Anda tahulah kan, pengeluar daripada China. Mereka belum lumba nak hasilkan kamera yang mempurahkan gambar bulan, gambar bintang dan segala macam objek angkasa. Vivo X90 Pro, dia ada mode Astro. Gambar memang cantik lah. Tapi cuba anda lihat pada gambar ni. Anda nampak tak bintang-bintang yang jelas kelihatan? Masalahnya ini adalah gambar di dalam almari. Macam mana dalam almari boleh ada bintang? Apa-apa pun, berikut adalah sampel gambar daripada Vivo X90 Pro. Vivo X90 Pro adalah sebuah telefon yang mengagumkan, baik pada segi keupayaan sebagai sebuah telefon pintar ataupun sebuah kamera berkelas profesional di dalam poket. Semuanya berfungsi seperti yang diiklankan. Lancar tanpa lag dan hayat baterinya juga baik. Saya paling gemari sistem kameranya, tidak setakat pada komponen dalaman, tapi dia punya antara muka adalah antara yang intuitif daripada segi user interface. Memanglah ia perlu memenuhi perawian yang tinggi sebab harganya pun dah 4,999. Diharapkan yang sentimen SoC MediaTek yang secara tradisionalnya berada di bawah SoC Snapdragon masih lagi menebar dalam kalangan pengguna tidak memberi kesan pada daya penerit telefon ini. Di Apple, pesaing terhampirnya adalah iPhone 14 Pro yang harganya RM5,299. Dekat Samsung Galaxy S20 Plus harganya RM4,699. Dua ni adalah pesaing yang terhampir. Yang nak dekat-dekat, kita ada macam OnePlus 11 $3,599 tapi tak ada IP68 dan kameranya biasa-biasa je. Xiaomi pula masih belum tiba flagshipnya di Malaysia. Jadi Vivo boleh gunakan peluang ini untuk cekau sedikit pegangan pasaran. Jadi apakah pendapat anda tentang telefon Vivo X90 Pro ini? Adakah spesifikasinya cukup kuat untuk menarik anda membelinya? Turunkan anda punya pendapat dalam ruangan komen nanti. Macam biasa, share video ini dengan kawan-kawan anda. Selain di YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan di TikTok. Baiklah, saya Hanif dan saya jumpa anda lagi dalam video saya seterusnya. Assalamualaikum.